وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bersempena keberadaan kita di bulan Ramadan yang mulia dan penuh keberkatan, dan di hari Jumaat yang penuh kehebatan ini, saya ingin berpesan kepada diri saya dan kepada hadirin Jumaat sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengerjakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dengan nikmat, taufik dan hidayah yang berpanjangan serta beroleh kejayaan di dunia dan akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Zadul Ma'ad menggambarkan ketika mana Rasulullah SAW naik atas mimbar untuk berkhutbah. Ihmarat wajhuhu, muka Rasulullah SAW menjadi merah kemerah. Suara Rasulullah semakin tinggi dan tinggi, seolah-olah Rasulullah sedang memberikan arahan kepada tentera-tentera perang untuk akan berlakunya peperangan. Oleh demikian, marilah sama-sama kita memfokuskan diri kita untuk mendengar khutbah yang bertajuk Dunia, Medan Ujian, Akhirat Tempat Pembalasan. Muslimin yang berbahagia, hari ini manusia di seluruh dunia berdepan dengan pelbagai ujian yang getir. Seluruh dunia sedang berdepan dengan wabak virus yang mengancam nyawa dan kesihatan. Di sesetengah daerah berlaku kemiskinan dan kemelaratan. Di bahagian yang lain pula sedang berlaku pergolakan dan peperangan merebut wilayah. Pencemaran alam dan kemusnahannya berleluasa. Dan pelbagai lagi isu yang seolah-olah tidak rehat dan noktahnya. Inilah hakikat kehidupan dunia yang merupakan medan ujian untuk kita semua. Dunia sebagai medan ujian bagi manusia ini telah dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim sebagai peringatan kepada kita agar menyedari bahawa dunia ini bukan tempat asal kita yang sebenar. Sebaliknya, ia menjadi medan untuk manusia membuat persiapan terbaik untuk kembali ke alam akhirat yang lebih kekal. Itulah tempat tinggal kita yang sebenar. Firman Allah Azza wa Jalla di dalam suratul Mulk ayat yang kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup buat kamu untuk menguji dan menzahirkan kepada kamu siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha kuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Allah Azza wa Jalla juga menyebut di dalam surah Baqarah yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di kalangan kita ini, setiap dari kita akan diuji, kata Allah Azza wa Jalla, minal khawf, sehingga kita rasa ketakutan. Kehidupan kita nak keluar bekerja sekolah dalam rasa takut. Minal khawfi wal ju', sehingga kita diuji oleh Allah dalam keadaan kita kelaparan. Wa naqsin minal amwal, sehingga kita kekurangan harta duit kita. Kita boleh lihat di kalangan masyarakat kita yang berusaha mencari rezeki, menjual kuih-muih di bazar-bazar Ramadan, diuji dengan hujan ribut yang kuat sekali sehingga mengakibatkan makanan-makanan mereka jatuh. Allah memberikan ujian yang besar buat kita. Wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Diri kita akan diuji dan juga anfus dengan nafsu kita, was thamarat dengan hasil kerja kita, tanaman kita. Wa basyiris sabirin, dan berita gembira buat orang-orang yang sabar. Oleh demikian, setiap ujian yang kita lalui, tuan-tuan sidang Jumaat sekalian, jangan lupa untuk kita membaca sepotong ayat Quran yang Allah ingatkan, alladzina idza asabathum musibah, apabila berlaku pada kalian satu musibah, maka katalah
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah dan kepada Allah kita kembali. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini perbuatan dosa dan maksiat seolah-olah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Muslim hari ini. Lihatlah saja berita-berita yang dipaparkan di media cetak dan elektronik. Saban hari ada saja perbuatan jahat dan maksiat yang dipaparkan. Berjudi, berzina, membunuh tanpa sebab, bersangka buruk, membuat aduan palsu, memfitnah, mengadu domba. Dan lebih menakutkan lagi apabila ada di kalangan kita yang berani dan bangga melakukan dosa dan maksiat yang diterang-terangan dilakukan di media sosial, di FB dan di IG, seolah-olah mereka tidak pernah tahu tentang adanya neraka yang Allah wujudkan buat mereka. Tidak ingatkah kita, sidang Jumat sekalian, bagaimana ujian yang besar yang Allah berikan kepada kaum Nabi Nuh AS. 950 tahun yang Allah gambarkan dakwah Nabi Nuh AS lailan wa nahara. Sehingga kan ketika itu umat Nabi Nuh meletakkan jari jemari mereka di telinga mereka, menutup muka-muka mereka untuk tidak mendengar dakwah Nabi Nuh AS. Mereka mungkar, mereka ingkar atas perintah Allah Azza wa Jalla. Dan akhirnya Allah Ta'ala menurunkan bala yang besar, tuan-tuan sidang Jumat sekalian. Banjir yang berlaku di zaman Nabi Nuh AS yang digambarkan oleh Said Qutb dalam tafsirnya adalah sebesar dan setinggi gunung Judi. Iaitulah banjir melebihi daripada 4,000 meter. Banjir ketika zaman Nabi Nuh AS melebihi 4 kilometer. Bayangkan sekiranya berlaku di negara kita, di dunia hari ini. Tsunami di Aceh adalah peringatan besar Allah Azza wa Jalla. Lebih 300,000 manusia yang mati, tuan-tuan sidang Jumat sekalian. Bukankah di kalangan hanya orang-orang yang syirik, di kalangan orang-orang kaki penzina, yang minum, yang mengambil rasuah dan sebagainya. Tetapi di celah-celah penzina ada di kalangan mereka imam masjid yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di celah-celah mereka yang melakukan dosa maksiat yang Allah panggil ketika tsunami di Aceh, ada juga seorang yang hafiz Al-Quran. Kita tidak mahu bala yang Allah turunkan ke negeri dan negara kita satu hari nanti di atas sifat leka kita tidak mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar. Kita lihat juga bagaimana kaum Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut mengingatkan kaumnya, wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahad minal alamin. Wahai kaumku, belum pernah ada manusia sebelum ini yang melakukan homoseksual. Yang mana perbuatan terkutuk ini Allah menggambarkan dengan fahisyah. Ada ketika mana Allah menggunakan perkataan ithmun dosa, ada masa Allah menggunakan ithmun kabirun dosa besar. Tetapi sidang Jumat sekalian, ketika mana Allah menggunakan perkataan fahisyah, ianya bukan perkara yang main-main, tetapi ianya bukan dosa biasa. Ia adalah dosa yang boleh menghancurkan sebuah tamadun, boleh menghancurkan sebuah negara yang hebat disebabkan homoseksual. Apa kata Nabi lagi dalam Al-Quranul Karim? Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun mustifun. Syahwat kamu hanya pada laki, bukan kepada perempuan. Nabi Lut kumpulkan anak-anak perempuannya lalu berkata, qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Ini anak-anak perempuanku, kalau nak lakukanlah dengan secara halal, kawinlah dengan anak-anak perempuan. Tetapi mereka tidak mengindahkan dakwah Nabi Lut alaihi salam. Mereka mencari lelaki-lelaki untuk melepaskan nafsu-nafsu mereka. Apa berlaku? Allah menurunkan bala yang sungguh luar biasa yang belum pernah dilakukan dalam sejarah dunia. Wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul mundarin. Allah turunkan hujan api yang mengakibatkan kaum Nabi Lut hancur musnah. Allah terbalikkan laut mati sehingga hari ini 8/3 kali ganda lebih masin daripada laut biasa. Sidang Jumat sekalian, sama-samalah kita mengingat kisah-kisah Nabi-Nabi, Qisasul Anbiya yang terdahulu. Mudah-mudahan kita menjadi kuat dalam mendepani ujian-ujian, cabaran kita yang masih sedikit. Ujian yang Allah berikan pada kita hanya kita tidak dapat makan nasi biryani. Tetapi ujian yang Allah uji umat-umat terdahulu dengan kematian,
dan kemusnahan yang doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, tidak berlakunya bah banjir seperti zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, sesiapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka bertemu dengannya. Sesiapa yang membenci bertemu Allah, maka Allah akan benci bertemu dengannya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa' Allah wa ahabba Allah liqa'ah wa innal kafira idza busyira bi 'adzabillah wa sakhatihi kariha liqa' Allah wa kariha Allah liqa'ah." Bila seorang mukmin menemui kematian, maka ia digembirakan dengan rahmat dan keredaan Allah Azza wa Jalla serta kurniaan syurganya. Maka ia lebih suka bertemu dengan Allah, dan Allah Ta'ala juga ingin bertemu dengannya. Sedangkan bila seseorang kafir itu menemui kematian, maka ia digembirakan dengan azab Allah Azza wa Jalla dan siksanya. Ia benci bertemu dengan Allah, dan Allah juga Allah Subhanahu wa taala juga membenci bertemu dengannya. Rawahul Bukhari. Oleh itu, bersempena dengan kedatangan bulan Ramadan yang barakah ini, ayolah kita sidang Jumaat sekalian bersungguh-sungguh memanfaatkan bulan ini dengan memperbanyakkan amal soleh, beristighfar, berdoa agar segala amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada kali ini, khatib menyeru dan mengajak seluruh umat Islam supaya menghayati beberapa pengajaran berikut untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita. Pertama, sedarlah bahawa setiap manusia pasti tidak terlepas daripada pelbagai ujian dunia. Maka kita hendaklah sentiasa bersabar dan istiqamah mentaati segala perintah Allah Azza wa Jalla. Kedua, kita hendaklah jadikan Ramadan tahun ini sebagai pemangkin ke arah kejayaan dunia dan juga di akhirat. Ketiga, setiap muslim hendaklah ingat bahawa setiap perbuatan, sama ada yang baik maupun yang buruk yang kita lakukan di dunia, memberi kesan nanti di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Ingatlah, hari kami himpunkan orang-orang yang bertakwa untuk menghadap Allah Ar-Rahman dengan berpasukan, dan kami akan menghalau orang-orang yang bersalah ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Surah Maryam ayat 85-86. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Untuk itu, terimalah dengan baik saranan pihak kerajaan supaya mengambil vaksin dengan mendaftarkan diri kita melalui aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita juga tidak perlu pusar dan ragu-ragu lagi apabila menerima suntikan tersebut ketika berpuasa di bulan Ramadan, kerana ianya tidak akan membatalkan puasa.
Perkara ini telah diperhalusi dan diperbincangkan untuk menetapkan hukum keharusannya melalui mesyuarat jawatan kuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI kali ke-118 yang bersidang pada 16 hingga 17 Februari 2021 dan mesyuarat jawatan kuasa Pertuan Islam yang telah bersidang pada 9 Mac 2021. Muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kita tertolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin, mematuhi prosedur operasi standard SOP dan tata cara amalan kebiasaan baharu untuk memerangi wabak penyakit COVID-19 demi keselamatan diri serta masyarakat kita. Qala Allah Azza wa Jalla, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن مرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامور تنكو أمر الشاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أكل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد يا الله يا Tuhan kami yang maha pemurah lagi maha penyayang kami bersyukur ya Allah atas nikmat Ramadan tahun yang penuh barakah ini ya Allah kami seluruh dunia khususnya di Malaysia dan setahun ini dipuji ilmu COVID-19 angka yang tinggi ya Allah tapi kami bersyukur kau beri peluang kepada kami untuk beribadah berjemaah di Masjid Surau ya Allah Ya Rahman Ya Rahim ampunkanlah segala dosa ibu ayah anak-anak kami dosa saudara-saudara kami pemimpin-pemimpin kami dan umat Islam di dunia ini ya Allah Ya Rahman Ya Rahim berkatilah kami di bulan Ramadan Allahumma sallimna li Ramadan Allahumma sallimna li Ramadan Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatul qadr khairum min alf syahr Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu temukan kami dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan iaitu malam Lailatul Qadar Ya Rahman Ya Rahim kami mohon padamu ya Allah surau Al-Jannah ini ya Allah dalam proses untuk membina surau yang baru di hari yang mulia ini ya Allah di hari Jumat bulan Ramadan yang penuh keberkatan bukalah hati-hati dermawan dan hartawan di luar sana untuk berlipat juta lagi ya Allah bukalah hati-hati mereka di luar sana sedar untuk mereka mengimpakkan harta mereka ke jalanmu untuk membina surau yang baru memberi keselesaan ya Allah masyarakat impak ya Allah Ya Rahman Ya Rahim kau kuatkanlah aliyatan kuasa keseluruhannya ya Allah untuk membangunkan surau ini dengan majlis-majlis ilmu dan sebagainya ya Allah Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Ya Allah ya Tuhan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa meninggalkan meninggikan kalimat dan agama-Mu hindarilah kami dari kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci dan menghina agama-Mu Ya Allah kurniakanlah petunjuk pada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu berjemaah menunaikan zakat melalui lembaga zakat selama mewakafkan dan menginfakkan harta melalui perbadan orang Islam tabung infak jari umat Islam selama 3 hari dan kepada anak-anak yatim dan yayasan Islam Darul Islam ini اللهم دافع البلاء اللهم يا دافع البلاء ارفع عنا هذا الوباء
والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضل ربكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.